Timo Werner ke Tottenham, saya mengesahkan. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali ke channel Hisham Botok. Pada video kali ini, saya ingin menyentuh mengenai cerita Timo Werner yang berpindah ke Tottenham secara pinjaman, mengenai masa depan Hannibal dan juga kemas kini Jadon Sancho. Saya mulakan video hari ini dengan cerita Timo Werner yang menyertai Tottenham Hotspur secara pinjaman dari Red Bull Leipzig. Kita tahu bahawa Tottenham Hotspur telah bekerja sangat keras untuk menandatangani seorang bek tengah baru dan tetap kekal di dalam perbincangan dengan Genoa mengenai pemain Radu Dragusin. Tetapi sementara dari itu, mereka juga telah bersetuju dengan perjanjian untuk penyerang baru iaitu Timo Werner dari Red Bull Leipzig. Bekas pemain Chelsea itu kembali ke Liga Perdana Inggeris. Dari apa yang saya dengar, dia benar-benar tergoda untuk bekerja di bawah Ange Postecoglou. Dia benar-benar percaya ini adalah sistem yang sempurna untuk dia beraksi dan ia adalah sama juga untuk pihak Postecoglou. Dia percaya bahawa Werner adalah salah satu penyerang yang berpotensi besar. Tottenham akan membayar keseluruhan gaji Werner untuk baki musim ini. Dan kemudian mereka juga mempunyai klausul pilihan beli di dalam perjanjian tersebut yang bernilai lebih kurang kira-kira 18 juta euro. Ia tidak wajib, jadi Spurs boleh membuat keputusan pada penghujung musim. Jika semuanya berjalan dengan lancar, pemain itu akan pergi ke London dalam 1 atau 2 hari berikutnya untuk melakukan ujian perubatan dan menandatangani kontrak beliau bersama Tottenham. Perjanjian itu boleh dikatakan hampir selesai dan tumpuan utama Tottenham kini pula adalah pada bek tengah baru iaitu Dragusin. Bagi saya ia adalah satu perjanjian yang sangat bijak. Ia adalah perjanjian secara pinjaman. Spurs mempunyai pilihan beli tetapi tidak wajib supaya mereka boleh melihat pemain itu dan memantau pemain tersebut sebelum melakukan keputusan untuk melakukan perjanjian tetap. Timo Werner merasakan ini adalah satu peluang yang baik untuknya. Manchester United juga menganggap Werner sebagai satu kemungkinan, tetapi kemudian mereka telah memutuskan untuk tidak meneruskan rancangan mereka kerana mereka masih belum jelas jenis pemain yang mereka mahukan. Dan guys, mengenai masa depan Hannibal, Mabry pula adalah antara pemain yang perlu diperhatikan pada masa ini. Seperti yang saya laporkan pada beberapa harinya lalu, rancangannya adalah untuk dia meninggalkan Manchester United secara pinjaman. Itulah sebabnya dia tidak pergi ke AFCON bersama pasukan Tunisia. Dia mendapat tawaran dari Freiburg dari Jerman, Lyon dari France dan Sevilla dari Spanyol. Tetapi Sevilla adalah salah satu pilihan besar untuk menandatangani Hannibal. Hannibal sendiri memberitahu Sevilla bahawa dia mahu menyertai mereka. Jadi klub dari Spanyol itu mendekati Manchester United untuk melakukan rundingan perjanjian secara pinjaman dengan option beli, berbincang mengenai klausul beli balik dan juga sebagainya. Perbualan bermula, tetapi sementara dari itu Everton juga mendekati Hannibal dan juga berminat untuk mendapatkan pemain tersebut, dan ini juga membuat pendekatan pinjaman untuk pemain tengah berbakat itu. Mereka mahu menggagalkan perjanjian Sevilla. Everton akan bertegas dan saya fikir mereka mempunyai peluang. Ia tidak akan mudah kerana lampu hijau Hannibal ke Sevilla, tetapi perjanjian itu masih belum selesai dan Everton sedang cuba sehabis baik untuk menggagalkan rancangan Sevilla. Mari kita lihat sama ada Sevilla boleh kekal di kedudukan depan, tapi mereka perlu mengutamakan perjanjian dengan United juga, bukan hanya pemain. Dan satu lagi kemas kini penting mengenai Manchester United iaitu Jadon Sancho, kerana Sancho masih menunggu Borussia Dortmund dan Manchester United untuk menyelesaikan butiran-butiran akhir mengenai perjanjian pinjaman Sancho, mengenai perkara seperti yuran pinjaman dan terima pembayaran. Satu perkara penting ialah ia akan menjadi pinjaman terus untuk Sancho ke Dortmund tanpa pilihan beli. Kenapa? Kerana United percaya bahawa nilai untuk Sancho pada masa ini tidak realistik. Dia tidak bermain sejak bulan September. Jadi mereka tidak mahu melakukan tawaran murah sekarang. Yang contoh seperti harga yang murah. Mereka mahu melakukan pinjaman terus dan kemudian menilai keadaan pada musim panas. Mungkin dengan pengarah baru, dengan orang baru di klub, manajemen baru, perjanjian yang mungkin tidak akan berlaku pada bulan Januari ini. Bagaimanapun adalah satu cerita mengenai Antonio Silva pula. Walaupun terdapat kabar terkini mengenai Chelsea, saya tidak mendengar sebarang kabar kini setakat ini dan tidak membaca mengenai cerita tersebut. Dan saya masih mencari sumber-sumber yang konkret dan
semua sumber-sumber menjangkakan sebarang penyanyi akan menjadi lebih sukar pada bulan Januari kerana Benfica tidak akan menjual pemain muda berbakat mereka. Manchester United juga telah memantau pemain tersebut beberapa kali dan dia boleh dikatakan sebagai salah seorang pemain yang Man United minati, tapi tidak pada masa ini. Dia mungkin akan menjadi terlalu mahal pada bulan Januari. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Hampa semua boleh komen mengenai pendapat hampa, mengenai cerita yang saya sampaikan di bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Nama saya Hisham. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.